Malaysia bukan negara pengeksport dadah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita tengah malam sama saya Sahih Samsudin. PDRM nafi Malaysia negara pengeksport dan pengeluar dadah. Ketua Polis Negara Tan Sri Razarudin Husin menjelaskan tidak sampai 20 makmal dadah berjaya dibongkar tahun lepas yang hanya memproses dadah untuk skala kecil. Bagaimanapun pihaknya tidak menolak negara ini menjadi hub transit pengedaran dadah dengan bekalan dipercayai diperolehi daripada kawasan segitiga emas iaitu sempadan Thailand, Laos dan Myanmar sebelum diedar ke negara lain. Ada juga pengedar-pengedar yang mengedar dadah ini ke Australia, New Zealand, Korea, negara ketiga. Itu saya mengaku. Pasal itu memang berlaku. Itu memang berlaku. Tetapi sebagai kita pengeksport, seolah-olah kita ini produce dadah. No way. Itu bukan dia. Dan saya bagi tahu bahawa kita tidak akan berkompromi dengan mana-mana juga kartel termasuk anggota kita dan penjawat awam yang mana. Mana-mana yang terlibat dengan dadah, yang melindungi, kita akan mengambil tindakan. Beliau berkata demikian selepas majlis penerimaan rasmi 4 bot polis marin, Police Strike Craft Rigid Hull Assault Boat RHAB di Johor Bahru. Skim penipuan pelaburan palsu Amundi yang dakwa tawar pulangan tinggi dalam tempoh 48 jam tumpas selepas penahanan 16 individu. Pengarah JSJK Bukit Aman Datuk Seri Ramli Muhammad Yusof berkata sindiket dikesan giat mempromosi aktiviti tersebut di media sosial dengan nama pelaburan Amundi Asset Management Sdn Bhd. Sindiket menawarkan beberapa pakej istimewa dengan modal serendah RM600 dan pulangan dijanjikan mencecah RM85,500 mengikut pakej. Setakat ini, 15 kertas siasatan telah dibuka terhadap skim penipuan itu melibatkan nilai kerugian lebih RM166,000. Dalam usaha menumpaskan kegiatan sindiket terbabit, 2 operasi dijalankan di Johor dan Sarawak dengan penangkapan 16 suspek warga tempatan. Suspek berusia antara 21 hingga 70 tahun itu disyaki berperanan sebagai pekerja syarikat dan pemilik keldai akaun digunakan untuk menipu mangsa. Kes disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Mahkamah Rayuan mengekalkan hukuman mati terhadap 6 lelaki yang disabit kesalahan membunuh timbalan pendakwa raya Datuk Anthony Kevin Moraes 9 tahun lalu. Panel 3 hakim yang dipengerusikan Hakim Datuk Hadariah Said Ismail sebulat suara menolak rayuan difailkan 6 lelaki berkenaan untuk mengenepikan keputusan Mahkamah Tinggi pada 10 Julai 2020 yang mensabit dan menjatuhkan hukuman mati terhadap mereka. Ke-6 perayu itu ialah bekas pakar patologi Colonel Dr. R. Kunasegaran, pemberi pinjaman wang S. Ravichandran dan 4 penganggur R. Dinishwaran, A. K. Tinesh Kumar, M. Vishavanah serta S. Nimalan. Datuk Hadariah yang bersidang bersama Hakim Datuk Ahmad Zaidi Ibrahim dan Datuk Azmi Arifin berkata mahkamah mendapati kejadian pembunuhan itu sebagai suatu yang dirancang rapi. Ia berdasarkan keadaan mayat si mati semasa dijumpai menunjukkan kekejaman kesemua tertuduh. Mereka didakwa membunuh Datuk Kevin Moraes di sebuah lokasi di sepanjang Jalan Duta Mas Raya Sentul dan Jalan USJ 1 Palang 6 di Subang Jaya antara 7 pagi hingga 8 malam 4 September 2015. Mendiang dilaporkan hilang pada tarikh terbabit. Mayatnya ditemui dalam tong drum yang diisi konkrit di Persiaran Subang Mewah Subang Jaya pada 16 September tahun sama. 14,900 liter diesel bersubsidi disita Kementerian Penerangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Pulau Pinang dalam serbuan pagi tadi. Ia disimpan dalam 25 unit tangki di sebuah stor di Taman Perindustrian Macang Indah, Bukit Mertajam. Diesel terbabit dipercayai akan dibawa ke sempadan sebelum diseludup ke Thailand. Turut ditemui sebuah lori kanvas jenama Daihatsu berwarna putih dengan berat lori 5 tan, 2 set motor pump beserta hose pipe, 1 set pump beserta flow, 2 telefon bimbit telah disita untuk tindakan selanjutnya. Nilai rampasan minyak diesel dianggarkan RM32,000, RM35 Malaysia, RM32,000, RM35 Malaysia.
menjadikan nilai anggaran barang rampasan keseluruhan berserta dengan lori adalah RM55,350. Dua lelaki warga Bangladesh yang merupakan penjaga stor turut ditahan. Kes disiasat mengikut Akta Kawalan Bekalan 1961. Seorang anak peneroka maut dihempap dinding konkrit yang runtuh semasa sedang membersihkan dapur sebuah rumah tinggal di Felda, Kota Gelanggi, 1 Jerantut. Pegawai operasi dari Balai Bomba dan Penyelamat Jerantut, Raja Muhammad Arif Raja Samsudin, mangsa Muhammad Asri Azam tersepit di bawah dinding sepanjang 5 meter dengan lebar kira-kira 5.4 meter. Bomba menggunakan peralatan khas memecah dinding konkrit bagi membawa mangsa keluar. Mayat mangsa berjaya dikeluarkan selepas setengah jam. Ajaran The Ahmadi Religion of Peace and Light disahkan sesat. Ketua Pengarah IKIM, Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Azam Muhammad Adil berkata, falsafah dan konsep ajaran itu jelas bercanggah dengan Islam selain bersifat pluralisme. Ajaran sesat tersebut aktif di pelbagai platform media sosial, malah lebih popular melalui penstriman langsung di TikTok dengan lebih 30,000 pengikut. Kumpulan itu menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa komunikasi. IKIM memandang serius isu berkenaan dan akan berusaha untuk membendung penyebaran ajaran sesat di Malaysia. IKIM juga akan menggunakan semua saluran dan platform seperti radio, TV IKIM dan media sosial bagi memberikan kefahaman kepada masyarakat. 52 notis kompaun atas pelbagai kesalahan dikeluarkan Jabatan Kesihatan Negeri Pahang terhadap pengendali makanan di Bazar Ramadan dalam tempoh 2 hari. Notis dengan nilai keseluruhan RM5,950 itu hasil pemeriksaan ke atas 526 gerai di seluruh negeri berkenaan. Daerah Pekan menerima notis paling tinggi iaitu 27 notis. Kalau kita lihat tu, dalam tempoh 2 hari dia berkuat dalam 10%. Mesti persentif dah hampir 10%. Saya rasa isi kempen kesedaran ni perlu dipertingkatkan lagi. Sama ada kepada pengguna atau orang awam, termasuk juga kepada pengendali makanan sendiri. Beliau yang hadir pada majlis pelancaran walkabout kempen keselamatan makanan di Bazar Ramadan Peringkat Negeri Pahang 2024 di tapak Bazar Ramadan Mahkota Square turut maklumkan 2 kilang ais diarah tutup kerana pemilik gagal memastikan premis dalam keadaan bersih. Sementara itu di Perak, KPDN gerakkan 169 penguat kuasa dan 70 pegawai pemantau harga dalam Ops Pantau 2024 sepanjang bulan Ramadan. Antara lokasi tumpuan, Bazar Ramadan, Pasar Awam dan Kedai Runcit. Setakat 3 hari tak ada aduan atau berkaitan dengan Bazar Ramadan di Perak ni dah. Jadi pegawai termasuk kenaikan tak ada. Mungkin harga ada kenaikan tapi mungkin berpatutan. Sebab tu masih kita tak ada terima setakat 3 hari. Kita harap kalau ada lah yang kita tengok pelanggan kata pembeli yang tengok ada harga yang tak munasabah. Kalau kita jangka memang ada kenaikan kan. Tapi kalau ada yang tak munasabah tu boleh buat aduan kepada KPDN. Dalam pada itu, program inisiatif pendigitalan sektor peruncitan terus diperluas dalam kalangan peniaga Bazar Ramadan. Ini termasuk di 5 Bazar Ramadan sekitar Putrajaya yang mengaplikasikan sepenuhnya pembayaran digital tanpa tunai. Kita ada 967 peniaga yang semua dah onboarding cashless. Itu satu kejayaan ya. Dan semua peniaga-peniaga ada boleh menerima transaksi tanpa tunai. Ada e-wallet, ada menu rahmah ya. Dan supaya itu akan apa yang kementerian lakukan untuk mengurangkan kos sara hidup. Beliau ditemui selepas meninjau serta melancarkan Bazar Ramadan Rahmah BRR tahun 2024 bagi wilayah Persekutuan Putrajaya. Sekurang-kurangnya 40% peniaga di setiap lokasi BRR menawarkan menu rahmah. 7 kes berkaitan cuaca panas dilaporkan di Perak setakat hari ini. 3 kes merupakan strok haba dan 4 kes lagi alami kelesuan haba.
sehingga 14 Mac, iaitu hari ini 2024, Jabatan Kesihatan Negeri Perak telah menerima 7 laporan kes berkaitan cuaca panas, iaitu pada 14 hingga 21 hari bulan Februari 2024. Pecahan kes mengikut diagnosis adalah 3 kes heat stroke, dan 4 kes heat exhaustion. Sementara itu di Sabah, tiada sebarang kes kekejangan haba dan strok haba dilaporkan. Bagaimanapun, menurut Pengarah Kesihatan Negeri, Datuk Dr. Asid Sana, 2 kes kelesuan haba direkodkan di Beaufort pada minggu epid ke-4 dan ke-11. Kes melibatkan individu berumur 50 dan 18 tahun. Kedua-duanya telah mendapat rawatan dan dibenar pulang. Jabatan Kesihatan Negeri Sabah terus memperkukuh pemantauan penyakit berkaitan cuaca panas dengan memastikan kelengkapan rawatan dan bekalan ubat mencukupi di semua fasiliti kesihatan di negeri itu. Orang ramai diingatkan supaya minum air mencukupi serta mengurangkan pengambilan minuman berkafein, alkohol dan bergula. Serta dinasihatkan memakai pakaian bersesuaian sekiranya berada di luar bangunan. Selain peka dengan kehadiran haiwan liar seperti ular yang keluar dari habitat untuk mencari tempat redup. Terengganu berkemungkinan alami cuaca kering dan panas berterusan dengan kemuncaknya dijangka pada Mei ini. Justru penduduk dinasihat kurangkan aktiviti luar selain diingatkan tidak lakukan pembakaran terbuka. Seperti mana yang saya maklumkan tadi, walaupun El Nino tu tamat menjelang pertengahan tahun, kita masih lagi boleh menjangkakan impak dia tu sehingga Mei dan Jun nanti. Jadi untuk mengelakkan daripada terdedah kepada risiko mengalami kelesuan haba, strok haba, jadi kita sarankan supaya kurangkan aktiviti yang terdedah terus kepada sinaran matahari lah, terutamanya pada suhu tinggi sekitar pertengahan tengah hari dan juga awal petang. Kalau boleh aktiviti itu buat dalam kawasan tertutup lah. Ya. Beliau ditemui selepas menjadi tetamu di Konti Terengganu FM. Lagi program bantuan khas Ramadan palsu dikesan. Kali ini jumlah bantuan ditambah sekali ganda kepada RM1,000 berbanding iklan asal yang tular minggu lalu. Penghantar pesanan mendakwa bantuan tunai itu telah mula diagih. Orang ramai yang mahu menyemak kelayakan diminta melayari laman web tertera. Semakan pasukan Biar Betul mendapati berita terbabit adalah palsu. Perkongsian alamat laman sesawang tidak lain tidak bukan bersifat umpan klik. Ia adalah strategi biasa bagi menambah jumlah pelawat sesuatu laman atau menambah pendapatan iklan. Taktik itu juga diguna penggodam bagi memancing data pengguna. Ini bermakna sekiranya pengguna klik pada pautan, mereka berisiko jadi mangsa kecurian data atau penipuan. Elak tertipu, jangan buka ruang buat penjenayah kepada sindiket. Awas, anda diperhatikan. Terima maklumat palsu atau bahan fitnah, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Malaysia mempelawa firma Jerman serta perniagaan di Eropah mengambil bahagian, melabur dan menjalin kerjasama dengan Malaysia. Perdana Menteri dalam ucap pertama di pentas SME Future Day 2024 berkata, Malaysia merupakan negara dinamik, strategik dan pesat berkembang. Rarely do you have a region working together as one force in ASEAN. Rarely you find extremely peaceful region and the most vibrant economically and the fastest growing region in the world. I take this opportunity to introduce you to the country, to the policies, and at the same time to encourage you to have a look and exploit, use the opportunity for the advancement of your companies, SMEs, and Malaysian economic development. Acara SME Future Day 2024 menghimpunkan kira-kira 5,000 usahawan dianjurkan Persatuan PKS Jerman.
Usaha membawa perusahaan kecil dan sederhana PKS meneroka pasaran global. Kementerian Pembangunan, Usahawan dan Koperasi KUSKOP bercadang mengadakan kerjasama dengan pasaran di luar negara. Cadangan lebih terperinci akan dibentang pada mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara bulan depan. Berbincang dengan Kementerian Kewangan, saya sendiri memohon kepada Perdana Menteri untuk lebih besar peruntukan disalurkan kepada kementerian saya melalui agensi seperti SIMEKOP untuk membawa usahawan-usahawan kita ke pasaran antarabangsa, dan kita juga bercadang untuk menubuhkan ataupun mengadakan kerjasama dengan market linker kita di luar Malaysia. Ini merupakan satu perancangan kementerian yang kita sedang usahakan, dan saya akan bentangkan cadangan ini lebih terperinci dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara yang akan bersidang pada bulan April nanti. SME Future Day 2024 merupakan acara tahunan anjuran Persatuan PKS Jerman BVMW sebagai platform PKS meluaskan pasaran. Permohonan Malaysia Rumah Keduaku, kerajaan setuju pinda beberapa syarat bagi menarik lebih ramai peserta. Menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, antara yang dipinda, jumlah simpanan tetap ditukar kepada 3 kategori iaitu platinum, emas dan perak. Jawatan Imigresen pula akan mempermudah permohonan peserta dengan permohonan diluluskan dalam tempoh 3 hari bekerja. Untuk zon istimewa Johor termasuk Forest City, kita telah bersetuju untuk mempermudahkan lagi dengan mengurangkan jumlah nilai pembelian hartanah dan juga mengurangkan jumlah nilai simpanan tetap dan juga memberikan kelonggaran pemilikan dengan moratorium yang lebih mudah daripada sebelum itu. Dengan ini saya mengharapkan agar Kementerian MOTEK, Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya dan juga KDN akan mengambil langkah-langkah segera untuk menarik lebih ramai peserta-peserta MF2H ke negara kita. Susulan dakwaan kerja-kerja pemasangan paip gas di kilometer KM 14.4 Lebuh Raya Elite yang undang bahaya kepada pengguna. PLAS diarah ke muka laporan penuh dan lengkap dengan segera berhubung perkara itu. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalinggi menerusi kenyataan menegaskan isu melibatkan keselamatan pengguna jalan raya dan nyawa rakyat tidak boleh dipandang ringan. Kenyataan itu sebagai respon kepada aduan daripada pelakon dan aktivis Lando Zawawi yang mempersoalkan kerja-kerja pemasangan paip gas yang dikhawatiri mengundang bahaya kepada pengguna lebuh raya itu. Datuk Seri Alexander turut menzahirkan ucapan terima kasih kepada Lando selain memuji usaha aktivis itu yang sentiasa peka kepada sebarang isu terkait keselamatan pengguna jalan raya. Sementara itu, PLAS dalam kenyataan mengesahkan kerja-kerja pemasangan paip gas dijalankan pihak ketiga di lokasi terbabit dibuat tanpa kebenaran PLAS. Hasil penilaian dan siasatan jurunding PLAS mendapati laluan di kilometer 14.4 di Lebuh Raya Elite itu stabil dan selamat digunakan pengguna lebuh raya berkenaan. Tiada cadangan untuk mewujudkan akta khusus mengawal selia platform media sosial. Menteri Komunikasi Fahmi Fadil berkata kerajaan tidak pernah mengumumkan sebarang niat untuk pengubalan akta seumpama itu. Saya tak pasti Puan dengar dari mana. Saya belum ada, setakat ini saya tidak ada umumkan sebarang niat untuk pengubalan satu akta bagi tujuan regulasi ataupun kawal selia media sosial. MC sebelum ini dilapor dalam proses mendirikan satu kerangka bagi membolehkan semua penyedia platform media sosial berdaftar dengan agensi itu bagi memudahkan pengawal seliaan platform berkenaan. Dalam pada itu, Fahmi Fadil maklumkan MC telah diminta memperluas cara untuk mengenal pasti pihak yang membuat sebaran promosi judi secara dalam talian serta menyahaktifkan akaun yang terlibat.
Menurut Fahmi, sebarang tindakan terhadap pengguna akan dibuat berpandukan undang-undang sedia ada dan yang paling efektif adalah penyahaktifan akaun mereka. Setiap daripada media sosial ini akan ada garis panduan komuniti ataupun community guidelines yang sendiri. Dan secara umumnya, menyalahgunakan platform untuk melakukan aktiviti yang terlarang ataupun melanggar undang-undang dalam negara, itu boleh mengakibatkan akaun mereka terjejas dan mereka mungkin tidak boleh lagi mengakses akaun-akaun tersebut. Beliau ditemui media selepas melancarkan aplikasi e-Pharmacy oleh Telekom Malaysia. Ia bermatlamat mempercepat pendigitalan penyedia perkhidmatan penjagaan kesihatan terutamanya segmen PMKS dengan memfokus kepada penyelesaian e-preskripsi melalui telekonsultasi. Negeri Sembilan jadi negeri pertama yang mencapai 100% pelaksanaan tapak jendela fasa 1. Ini susulan 27 menara telekomunikasi berjaya dibina secara berperingkat sehingga akhir tahun 2023. Menurut Menteri Besarnya, Datuk Seri Aminuddin Harun, 8 daripada 27 menara komunikasi telah mula beroperasi. Baki 19 menara lagi disasar beroperasi secara berperingkat pada akhir tahun ini. Tambahan sebanyak 26 menara telekomunikasi baru juga dirangka bagi pelaksanaan program pemberian sejagat PPS Jendela Negeri Sembilan. Dan saya akan lihat kawasan-kawasan yang telah dipilih tersebut bagi memastikan bahawa semua kawasan di luar bandar, keutamaan dia adalah luar bandar, itu program jendela supaya dapat disediakan kawasan pembinaan dia juga dalam kadar segera supaya ini juga akan membantu kawasan-kawasan liputan itu lebih cepat di Negeri Sembilan. Had umur kelayakan Skim Keselamatan Sosial Suri Rumah SKSSR akan dinaikkan daripada 55 tahun kepada 60 tahun. Menteri Sumber Manusia Steven Sim Chee Kiong berkata inisiatif itu membolehkan 720,600 wanita yang layak mencarum dalam skim berkenaan. Skim ini kita nak memastikan perlindungan yang lebih baik kepada wanita, tak kira wanita yang keluar bekerja di luar ataupun wanita yang bekerja di sektor ihsan, ekonomi ihsan ataupun care ekonomi. Ini memerlukan pindaan akta. Jadi kita akan mulakan proses masukkan pindaan akta tersebut untuk menaikkan hak umur daripada 55 sekarang kepada 60 tahun. Dalam tahun ini Tahun ini, 500,000 wanita disasar mencarum dalam SKSSR. Beliau turut maklumkan 12,500 wanita yang bekerja di bawah Kesuma, termasuk 9 jabatan dan 5 agensi berkaitan akan mendapat caruman SKSSR secara percuma. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN sedang mengadakan program jualan rahmah madani di semua kawasan Parlimen dan Dewan Undangan Negeri. Anda boleh dapatkan barangan keperluan harian pada harga yang berpatutan dan diskaun sehingga 30%. Datuk nak pergi mana ni? Pastinya ke program Jualan Rahmah Madani. Kepada anda yang ingin mendapatkan maklumat, tarikh dan lokasi penganjuran program Jualan Rahmah Madani di sekitar anda, sila layari portal KPDN. Jangan lepaskan peluang ini. Jom kita nikmati diskaun 10 hingga 30% dalam PJR Madani. Macam-macam ada. Rahmah itu berkat. Perseorangan lelaki profesional negara Lee Zijia menempah slot pusingan suku akhir dalam kejohanan All England. Pemain itu berjaya menumbangkan bekas juara dunia dari Singapura Loh Kian Yew 21-15, 21-12 di pusingan 16 terbaik hari ini. Berlangsung di Utilita Arena Birmingham itu, Zijia mempamerkan rentak permainan kemas untuk meraih kemenangan dalam tempoh 33 minit. Ia merupakan kemenangan keempat berturut-turut dalam keseluruhan 6 kemenangan yang diraih Zijia ke atas pemain nombor 11 dunia itu dalam 8 pertemuan terakhir mereka. Di pentas suku akhir esok, menanti Zijia yang pernah menjuarai All England pada tahun 2021 adalah antara pemain India, Lakshya Sen atau pilihan keempat dari Denmark Anders Antonsen. Semalam Zijia melakar kejutan ke atas pemain ranking ke-6 dunia dari Jepun, Kodai Naraoka, di pusingan pertama selepas merakam kemenangan 21-12, 21-19.
Dalam pada itu, nasib berbeza menimpa dua pasangan beregu campuran negara yang ditunjukkan jalan keluar di pusingan kedua. Gandingan Tan Kian Meng, Lai Peijing tewas 17-21, 11-21 dalam tempoh 40 minit kepada pasangan Hong Kong Tan Chung Man, Si Ying Sweat. Turut ditunjuk jalan keluar pasangan Cheng Tanji, Toh Yi Wei apabila tewas di tangan Robin Tabeling Selina Pick dari Belanda 21-17, 19-21, 16-21. Kontrak bekas Kapten Harimau Malaya dan Negeri Sembilan FC NSFC Muhammad Zakwan Arda Abdul Razak telah tamat pada 17 Disember 2023. Menjelaskan situasi sebenar, Ketua Pegawai Eksekutif NSFC Falik Firdaus mengatakan pemain berusia 37 tahun itu tidak pernah menyemak statusnya sebagai pemain sejak kontraknya tamat. Falik yang mula menerajui pasukan itu sejak 10 Januari lalu menjelaskan dengan mengambil kira beberapa aspek pihaknya tidak menawarkan kontrak baru. Sejak daripada 17-18 tu dia adalah seorang free agent, maksudnya dia berhak untuk berurusan dengan mana-mana kelab, untuk sign mana-mana kelab, dan ketika itu juga kelab juga berhak untuk sign mana-mana kelab, sign mana-mana pemain dan sebagainya. Saya ada maklumkan juga bahawa the players are free to look for clubs, don't wait for us. Mengambil kira situasi bahawa yang pertama pemain tersebut kini berumur 37 tahun dan kita ada slot pemain dalam 28-29 pemain yang sangat berharga. Jadi implikasi kewangan juga diambil kira, juga dengan rekod kecederaan yang dialami beliau. Jadi oleh sebab-sebab itu kita ambil keputusan bahawa kita tak nak include dalam pasukan. Terdahulu, Zakwan meluahkan kekecewaannya apabila hanya menerima sekeping surat yang mengatakan kontraknya bersama Negeri Sembilan tidak disambung. Pemain skors negara AS Siva Sanggari meletakkan sasaran utama untuk merangkul pingat emas buat Malaysia dalam Tamasya Olimpik Los Angeles 2028. Beliau berkata dengan sokongan berterusan daripada Kementerian Belia dan Sukan KBS, Institut Sukan Negara ISN, Majlis Sukan Negara MSN dan Menteri Belia dan Sukan Hannah Yeoh, impian itu boleh dicapai. As I look ahead, my sights are set upon the ultimate goal of winning the gold medal in 2028 Olympics. With the backing of CIMB and the support of my loved ones, I am more determined than ever to make this dream becomes a reality. Sementara itu, Siva Sanggari berasa sangat berbesar hati kerana diberi peluang untuk bekerjasama dengan CIMB, jenama yang sinonim dalam menyokong bakat sukan negara. Obviously, I'm very thankful to CIMB for this partnership. I've grown up looking at Datuk Nicole David. She was my idol, and she always had, all this CIMB logo all over her. So, and I've always dreamed of that. I always wanted to be part of CIMB. I've grown up, playing with CIMB. So this is a big thing for me, and I'm very, very happy. And with this, I hope to achieve more in my squash career. And ultimate goal again is to win the gold medal Olympics. Siva Sanggari kini menduduki ranking ke-15 squash dunia. Pemain muda dari Sungai Petani Kedah itu mengekalkan pencapaian cemerlang dalam arena squash dan antara pencapaiannya adalah memenangi Kejohanan Terbuka Remaja British, Kejohanan Individu Remaja Asia, Sukan Belia Commonwealth dan Sukan Asia 2023. Sekian berita tengah malam dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum dan selamat malam.